أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bab yang ke-25. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال berkata Imam Bukhari قال babul istinthari fil wudu. Bab tentang istinsar. Mana istinsar? Mengeluarkan air daripada hidung. Fil wudu. Ketika mengambil wudu. Zakarahu Utsmanu wa Abdullah bin Zaid wa ibn Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para sahabat tentang hadis ini seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat balik kan, tajuk ni kita namakan apa? Kita namakan dia sebagai tarjamatul ba. Tarjamatul ba. Tarjamatul ba. Makna tajuk lah. Terjemah ni artinya tajuk. Tajuk bagi chapter. Chapter yang ke-25. Kemudian, ini kita panggil hadisul bab ni kan. Main hadis kita namakan dia sebagai hadisul bab. Hadis bagi bab ini. Kemudian sebelum hadisul bab ni, sebelum main hadis ni, kadang-kadang Imam Bukhari meletakkan sini, dia letakkan sama ada kadang-kadang ayat Al-Quran, kadang-kadang hadis, kadang-kadang asar sahabat. Dan kebanyakannya hadis-hadis yang duduk sini, dia gantung tanpa sanad. Tanpa sanad yang sempurna. So kita panggil apa tu? Kita panggil mu'allaq. Mu'allaq. So, mu'allaq artinya digantung. So hadis itu digantung tanpa sanad yang sempurna. Macam sini kan. Dia kata hadis ini juga disebut juga oleh Sayyidina Utsman, Abdullah bin Zaid dan Ibnu Abbas tanpa mengemukakan hadis, tanpa mengemukakan sanad, tanpa mengemukakan matan. Ini kita bagi mu'allaq. Sini kan dia kata hadis ini juga telah disebut oleh Sayyidina Utsman, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas. Kemudian sini ada radhiyallahu anhum. Semoga Allah meredai mereka, doa kan. So kalau dalam manuskrip yang saya guna sekarang ni, cetakan yang saya guna sekarang, dia ada note dia bagi situ. Ada komentar di bawah tu. So dia kata dalam setengah-setengah nuskha manuskrip yang ditulis dengan qaf, tiada perkataan radhiyallahu anhum. Maknanya setengah manuskrip ada, setengah manuskrip tidak ada. Kebanyakan yang ada lah. Walaupun dia kata tadi yang bolak punya. So walaupun dia kata manuskrip qaf ni, manuskrip cetakan bolak. Ada percetakan nama bolak. Disebut qaf lah, bolak. Tapi sekarang ni yang tiru-tiru dia pun dah masukkan dah. Dah masukkan radhiyallahu anhu. Tapi setengah-setengah tu masih lagi mengekalkan. Cuba kita tengok cetakan India kan. Cetakan India yang saya guna di India. Okay, ni bagi yang baru-baru tu, mungkin dia tak pernah tengok lagi ni. Ni yang manuskrip
di India yang saya gunalah. Okay, kitab kita sekarang ni kitab wudu. Wudu marratan yang ni kita kan. Istinsak fil wudu. Bab al-istinsak fil wudu. Yang ni kan? Bab istinsar fil wudu, kemudian zakarahu Utsman wa Abdullah bin Zaid wa Ibnu Abbas. Kan selepas tu tak ada doa kan? Ni babul al-istinsa fil wudu, zakarahu Utsman wa Abdullah bin Zaid wa Ibnu Abbas. Mana ada doa kan? Tak ada doa kan? Doa untuk para sahabat ni. Ini maksud dia bila kita buat perbandingan manuskrip. Yang Nabi sini adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau manuskrip India ni dia macam semut pula Tengok dia kalau boleh dia tak nak membazir ruangan. Semua ruangan digunakan sepenuhnya. Tengok matan hadis ni kan? Matan hadis kita ni habis dia gunakan. Kemudian kalau tak muat tu dia naikkan tulisan tu atas. Tengok Yunus an naik atas. So, kalau orang tak biasa ni memang tak boleh baca. Dia sakit jiwa baca. Kemudian tulisan belakang ni dia punya note ni, nota kaki dia ni kan. Yang ni tulisan yang halu-halu kecil ni, khat Parsi digunakan. Okey, untuk manuskrip India ni saya bagi contoh. Dia satu kelebihan dia terus bagi manuskrip yang ada. Contoh kita tadi, kita sini kan. So ruangan sini, ruangan kosong sini, ruangan untuk membezakan manuskrip yang ada. So dia ada nombor sini contohnya, situ. Ada nombor situ nanti akan dimasukkan sini nombor. Macam sini kan nombor 2. So nombor 2 tu nanti akan di sinilah. Macam sini nombor 3 kan. So nombor 3 akan ada di sini. Tengok ni manuskrip lain macam ni. So yang dia dakwa tadi, manuskrip bolak, kebanyakan yang saya banding, saya tengok yang bolak sendiri yang digunakan sekarang cetakan, yang berpandukan kepada cetakan Amiriyah bolak. So sekarang ni semua dah masukkan radhiyallahu anhu. Mungkinlah pada asalnya tidak ada. So dia kata laisa fi nuskhah bolak. Maknanya yang cetakan ni dia buat panduan dengan cetakan bolak. Dia kata tak ada sini. Yang saya dapati ada semua. Yang saya punyalah. Cuma yang betul tak ada tadi yang India pun. Cetakan India. Anin Nabi SAW. Untuk yang mu'allak ni, mana hadis yang kita kata tergantung sanadnya ni. So sanad yang tergantung ni nanti akan disebutlah oleh Ibnu Hajar. Hadis-hadis yang disebut sini ada kat mana. Okay, sekarang ni kita masuk main hadis. Wabihi qala. Dengan sanad yang sama tadi, berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdan. Telah meriwayatkan kepada kami, guru kami iaitu Abdan. So sini kita tengok Ibnu Hajar dia tak nak ulas lagi Abdan tu siapa kan. Macam yang saya sebut dulu, kalau kita nak tengok biografi ringkas pada guru-guru, rawi-rawi yang disebut oleh Imam Bukhari itu, kita kena berpandukan kepada syarah Al-Qastalani. Qastalani. So Qastalani ni dia tak jemu-jemu, dia akan sentiasa sebut aja. Asalkan ada saja nama orang, so dia akan sebut. Haddatsana Abdan, so Abdan tu dia akan masukkan nama dia. So Abdullah bin Utsman Al-Marwazi. Kemudian berkata Abdan telah meriwayatkan kepada kami guru kami iaitu Abdullah. Ini pun tak sempurna juga nama dia. So nanti dalam Qastalani disebutkan Abdullah yang dimaksudkan di situ ialah Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia sebut Abdullah bin Mubarak kata akhbarana Yunus, telah meriwayatkan kepada kami guru kami iaitu Yunus. So Yunus ini ialah
Yunus bin Yazid Al-Aili. Kemudian mengambilnya daripada Zuhri. So Zuhri ni ma'ruf, kadang dia guna Ibnu Syihab. Sehingga kan nama dia orang lupa Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Syihab. So dia punya datuk dia tu digunakan untuk nama gelaran dia. Buah Muhammad, buah Muslim jadi Ibnu Syihab. So Zuhri ni gelaran. Bani Zuhrah. Kemudian dia kata qala, telah berkata Zuhri, akhbarani Abu Idris, telah meriwayatkan kepada aku guru aku iaitu Abu Idris. So Abu Idris pun gelaran juga, Abu-Abu ni. So dia kata Abu Idris tu ialah nama dia Aizullah. Aizullah bin Abdullah. So gelaran dia Al-Khawlani. Khawlani yang merupakan tabi'i yang pernah bertugas sebagai qadi di Damsyik. Qadi bagi pihak Sayyidina Muawiyah. Di mana dia meninggal tahun 80 Hijrah. So ni kira anak murid Abu Hurairah lah ni. Aizullah ataupun Abu Idris, anak murid Abu Hurairah. Sebab tu dia kata annahu sami'a, bahawa dia mendengar daripada guru dia iaitu Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Abu Idris berkata dia mendengar Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah ni ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, siapa yang berwudu, man siapa tawaddaa berwudu, fa maka hendaklah dia falyastansir, maka hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidung. Waman istajmara, man tadi siapa yang istajmara, yang beristinja. Beristinja maksudnya menyuci kemaluan dengan batu. Siapa yang menggunakan batu untuk menyuci kemaluan, maka hendaklah fal yutir, maka hendaklah dia witirkan, maknanya dia ganjilkan bilangan batu yang digunakan itu. So untuk pengajaran hadis dah cukup dah. Hadis ni hadis sahih. So untuk beramalnya, masa ambil wuduk tu, jangan tinggalkan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air daripada hidung. Itu sunnah. Itu secara ringkas je kan. Kemudian nanti bila dikumpulkan riwayat, kemudian riwayat akan jadi pening, kemudian datanglah berbagai-bagai pendapat ulama, itu dah jadi bahan-bahan ilmiah dah pula. Mana pengetahuan yang tambahan dah untuk kita. So kadang-kadang pengetahuan tambahan itu akan mengukuhkan lagi amalan wuduk. Biasanya kita sebut masuk air ke hidung itu sunat. Tapi bila kita tengok riwayat sampai ke tahap ada ulama mengatakan wajib, so maknanya kita tak lagi memandang rendah sunat sebagai sunat yang biasa-biasa saja. Ini guru kami di India, pengajaran dia yang disalin oleh anak murid. Dia kata tajuk 25 kita ni, babul istinsad fi wuduk ni, kalau diperhatikan, dia kata Imam Bukhari pelik juga, dia kata pelik. Sebab dia hanya mengemukakan tajuk ni aja. Dia hanya mengemukakan tajuk istinsad, mengeluarkan air daripada hidung. Sedangkan satu lagi kan, sebelum mengeluarkan air ke hidung, mestilah masuk dulu kan. So masuk air ke hidung kita panggil istinsyaq. Istinsyaq. Ini memasukkan air ke hidung.
Kenapa Imam Bukhari tak masukkan satu tajuk khusus ni? Masukkan air ke hidung dulu. Barulah mengeluarkan air daripada hidung. Jadi kata Muhammad Yunus, kemungkinan Imam Bukhari berpandangan bahawa istinsar dengan istinsyak ni makna dia sama. Sebagaimana inilah pandangan ulama yang bernama Ibnu Arabi dan juga Ibnu Qutaibah. Tapi dia kata, tapi dalam hadis Bukhari itu sendiri, kalau kita dakwa macam tu, kalau kita mengatakan bahawa ni sama aja, yang ni dengan ini sama. Tapi matan hadis yang ada dalam Bukhari sendiri, matan sendiri, mengasingkan di antara masuk air ke hidung dengan mengeluarkan air ke hidung. Contohnya, ada riwayat Bukhari kan, yang sebut gambaran hadis Osman. Hadis Osman radhiyallahu anhu semasa dia buat demonstrasi itu kan. So dia tunjukkan famadmada, dia dia berkomor, kemudian istansyaqa, dia memasukkan air ke hidung, wastansara, dan dia mengeluarkan air daripada hidung. So mana dia asingkan? Artinya ini berlainan kan? Istinsyak tak sama dengan istinsar. Jadi kita kena bagi alasan lain lah. Kalau alasan tu tak berapa sesuai. Kerana bercanggahan dengan riwayat yang didatangkan itu berbeza istinsyak dengan istinsar. So alasan yang mungkin kita boleh gunakan ialah kenapa Imam Bukhari guna istinsar saja, ialah kita guna kaedah lazim malzum. So kadang-kadang sebut benda yang lazim tapi automatik ada yang malzum situ. Mana tak mungkin boleh keluarkan air daripada hidung tanpa memasukkan ke hidung, air. Kan? Tak mungkin. Jadi berpada dengan kelaziman itu. Dia kata yang lebih tepat di sini ialah guna istinsar, tapi maksud dia dalam tu dah ada makna istinsyak. Muhammad Yunus ni, tok guru dia ialah Muhammad Zakaria. Muhammad Zakaria Kandahlawi yang ada Fadail A'mal. Itu tok guru dia lah, tok guru Muhammad Yunus ni. So dia ada kitab Tarajimul Abwab. Semua yang Imam Bukhari tulis ini bab-bab ni, so dia akan beritahu kenapa Imam Bukhari tuliskan bab-bab macam ni. So dia nakalkan di sini pandangan Muhammad Zakaria. Innahu ikhtara lafzal istinsaq fi tarjamah li'annahu dalilun 'ala al-istinsyaq. So Imam Bukhari guna lafaz istinsaq ni untuk title dia kerana lafaz istinsaq ni dah ada petunjuk. Dah ada petunjuk untuk menunjukkan makna istinsyak. Macam kita sebut tadilah. Maknanya tak mungkin berlakunya istinsar tanpa memasukkan air ke hidung terlebih dahulu. Okay. Ibnu Hibban dia katakan, mustahil dia kata, adanya istinsar tanpa adanya istinsyak. Tak mungkin mengeluarkan air ke hidung tanpa adanya masuk ke hidung. Itu salah satu jawapan lah. Tepatannya kita tak tahu. Asalnya Imam Bukhari buat macam tu, kenapa? Kalau dia ada, kita kena tanya dia. So dia tak ada sekarang ni, orang teka-teka je lah. Jadi orang yang banyak terlibat dengan Bukhari ni, kemungkinan tekaan dia itu lebih dekat dengan kehendak Imam Bukhari. So kalau kita baru-baru ni kan, mungkin kita agak-agak aja. So agak-agak kita tu jauh lah. Sebab agakkan kita tu, kita tak biasa lagi dengan cara Imam Bukhari tu, mungkin menyebabkan kemungkinan andaian kita tu kurang tepat lah. Berbanding dengan orang yang lama terlibat dengan hadis Imam Bukhari. Sebab tu orang pakai Ibn Hajar. Sebab dia ambil masa 25 tahun tu nak siapkan Fathul Bari. Dia kumpulkan, bincangkan dengan ramai-ramai lagi, bincang. Kita tulis tesis ni selepas 5 tahun, 3 tahun, barulah kita kemukakan kepada supervisor baru. Kemudian pemeriksa. Kemudian nanti ada viva 2-3 orang pensyarah kan.
Kalau zaman dulu tak, dia hidang kepada ahli ulama besar-besar ramai-ramai. Masa tu tak tanya tu, i'rab kenapa baca ni sebab yang tulis tu hebat-hebat. Tapi kita buat master PhD ni sempat lagi. Lecturer tanya, kenapa mu tulis macam ni? Bahasa Arab apa yang kamu tulis macam ni? Okey. Yang pertama, babu al-istinsa. Bab mengenai istinsa ni, apa dia nak syarah? Dia nak syarah tentang kalimah istinsa. In Arabic, apa maksud dia? Daripada mana asal dia? So, wahwa istinsa ni, kalau kita buka kamus kan? So, buka kamus, kalau orang ngaji bahasa Arab tu, dia tahulah nak cari mana. Dia tak cari kepala dia tu sin, dia cari kepala dia nu, sa, ra. So, nu, sa, ra. Kemudian, oleh kerana bahasa ni bahasa lama sikit, so kamus baru tak ada pun. Kamus baru tak ada tulis. Sepatutnya nombor 10. Ini nombor 8 je. So, cuba kita pergi kamus yang lama sikit. Ini kamus Lane, lexicon ni. So, dia lebih mengambil kamus-kamus yang lama. Tengok nombor 10 dia kata ada nombor 10. Istaf'ala, istaf'ilu. Cuba kamu tengok nombor 1. Di nombor 1 tu aku dah syarah dah sikit. So, nathara ni, cari istansara. Okey ni. Tempat nathara tadi, boleh makna istansara, maksudnya mengeluarkan apa yang ada dalam hidung. Tak kira dia kata hinguh ke apa ke kan. Yang mungkin boleh menyebabkan mudarat kepada hidung dia. Ataupun mengeluarkan air daripada hidung tadi kerana berwudu. Bentuk yang digunakan bentuk istaf'ala kan, nombor 10. Kamu bahasa Inggeris dia guna nombor. Kalau bentuk istaf'ala tu, so dia guna nombor 10. Istaf'ala. So huwa masdar dia istif'alun. Istaf'ala yastaf'alu istif'alun. Istanthara yastansiru istinsar. Istif'al. Istif'alun. So dia punya root word dia. Root word dia daripada nun, tha, ra. So minan, nathar. Sebab tu saya cari nasara tadi kan. So nasara, sini nasara. Okey, tengok dia punya masdar dia. Dalam tu lah. Nasrun. Infinitive noun. So dia punya nasrun. So masdar di sini ialah an-nasru. Min nasri. So minan nasri. Nasri itu sendiri, makna dia, nasara itu sendiri, makna dia kita keluarkan sesuatu, kita taburkan sesuatu. Rembeskan, tabur sesuatu. Nasar. So kalau kita hembus hinguh tu, jadi air tu akan terpucik, tersebar. Itu makna nasar. So cara baca dia, nun, ni huruf nun, bin nun, kemudian huruf tha, wal musallasah. Musallasah maksudnya ada 3 titik. Titik 3. Dulu kan saya dah sebut, sebab apa perlu kita sebut huruf nun ke, huruf sa ke? Sebab zaman dulu, kita ada rumah bahasa Arab ni, kalimah Arab ni, rumah ada sama tapi titik je beza kan. So kadang-kadang tu titik tak dimasukkan kerana sudah difahami. Kemudian orang kemudian ni pula tak biasa dengan cara dulu. So dia tak boleh nak baca. Ini ta ke, nun ke, ba ke, semua rumah sama kan. Rumah sama, titik je beza. Jadi syarah-syarah akan menyebut huruf tu huruf apa. So baris kita tak boleh berpandu kan. Baris kita tidak iktimad. Maksudnya kita tak boleh bergantung dengan baris. Kita kena bergantung kepada cara pembacaan yang ditulis. Macam sini dia akan tulis nun tu baris apa, sa tu baris apa. Kalau dah ma'ruf, dia tak tulis lah. Kemudian dia bagi makna. Nasru ni, wahwa, ataupun istinsan. So istinsar maksud dia, wahwa tarhu. Mencampakkan, membuang air. Al-ma'.
alladhi yang orang yang berwudu memasukkannya melalui hidung. Kita panggil yastanshiku, yang dimasukkan oleh al-mutawaddi'u, orang yang berwudu. Apa maksud memasukkannya? Maksud di situ ialah Menyeduk masuk. dalam bahasa Arab panggil jazaba yajzibu. So alladhi yajzibuhu, yang ditarik masuk oleh orang yang berwudu. Sebab apa perlu dijelaskan semua ni? Sebab perkataan istansyaqa yang istansyiku ni ataupun istansara yang istansiru ni ialah istilah syarak. Maknanya kalau orang tu mahir bahasa Arab sekalipun, kalau dia tak mahir dengan istilah syarak, so mungkin dia tak faham istansyaqa ni sebab makna umum dia lain. Kan? Macam tadi ni, nasara makna dia rembeh-rembeh aja. Tabu-tabu aja. Tabu apa benda ni kan? Yang ni tarik-tarik aja, tarik apa benda. So tarik yajzibuhu, yang orang yang berwuduk tarik dengan menggunakan birihi, angin daripada hidung. Birihi anfihi, seduk masuk melalui hidung. Tujuan dia li tanzifi, untuk membersihkan ma fi dakhilihi, apa yang ada di dalam rongga hidung. Maka dengan sebab itu, maka fayakhruju, maka apa yang ada dalam hidung tu akan keluar birihi anfi, dengan angin daripada hidung juga yang disembuh keluar. So keluarkan tu sawa'un, sama ada kana dengan cara bi'anati yadihi, menggunakan pertolongan tangan dia, maksudnya guna gitu, ataupun tidak. Amla. Sebab umum kan istinsak, mana mengeluarkan air daripada hidung. Tak disebutkan itu dengan tangan ke ataupun tidak. Secara umumnya, tak kira sama ada menggunakan tangan ataupun menggunakan hidung kita sendiri. Rembes dengan hidung kita sendiri, tanpa guna tangan. Kalau ikut bahasa dia lah. Jadi sebab itulah berlaku persoalan di kalangan ulama. Mana ada orang tanya Imam Malik. Orang tanya Imam Malik, macam mana Tok Imam? Kalau sekiranya kita hembus, kita tak guna tangan untuk mengeluarkan air daripada hidung. So Imam Malik mengiling kepala, dia kata itu macam keldai je, macam binatang je. So kita nak jauh daripada binatang, bezakan sikit. So Imam Malik tak suka. Makruh. Wa hukiya, diriwayatkan an Malikin, daripada Imam Malik, karahiyatu, makruh perbuatan yang fi'lihi, perbuatan macam tu, perbuatan mengeluarkan air daripada hidung, bi ghairil yad, tanpa menggunakan tangan. Liqaunihi, kerana ia menyerupai, liqaunihi yushbihu, menyerupai perbuatan fi'la ad-dabbati, binatang. Di sini dia sebut binatang, tapi kalau kita cari riwayat dia sebenar, dia kata seperti keldai. Wal masyhuru adamu karahati. So maknanya Wal masyhur maksudnya tidak karahah lah. Kerana karahah ni perlukan kepada dalil syar'i. Dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik itu tidak mencukupi. Okay, cuba kita tengok pendapat dia kan. Babul istinsak, karahiyah. So yang karahiyah ni, kita nak tentukan di mana dia ambil sumber Imam Malik tu pun susah, sebab dia Imam Malik tak ada kitab yang khusus, melainkan disalin-salin atau dinyatakan oleh anak-anak murid. Anak murid ada yang murid lama, ada yang anak murid yang terkemudian. Contohnya sini, dalam kitab, satu kitab nama dia Nawadir dengan ziyadat. So asal kitabnya kitab Mudawwanah. Ini kitab banyak mengumpulkan pandangan-pandangan Imam Malik.
Kemudian ditambah-tambah, Tokoh tambahkan lagi dalam kitab Nawadir wa Ziyadah. Ada tambahan. So dalam kitab ni, dia kata, wa fil majmu'ah. Qala Ibn Wahab. So Ibn Wahab ni, ada dalam majlis Imam Malik tu. Dia kata ada orang bertanya dia. Qila li Malik. Istansara min ghairi an yada'a, seseorang telah mengeluarkan air daripada hidung tanpa meletakkan tangan dia di atas hidung. Macam mana hukum dia? Fa ankara zalika. So dia mengingkari perbuatan macam tu. Dia kata wa qala hakadha yaf'alul himar. Beginilah perbuatan binatang seperti Himar. Ibnu Hajar masukkan sini ni kerana dia mengena dengan masalah bahasa sini. So masalah bahasa tu ke istansara, mengeluarkan air daripada hidung aja, tak kira lah mengeluarkan tu cara mana. Sebab itulah dimasukkan pandangan Imam Malik di sini. Wa idza stansara bi yadihi. Baik, sekarang ni tadi kita ada dua pilihan, sama ada embuh gitu ataupun dengan tangan kan. Tapi kalau pilih tangan mana yang nak digunakan? Wa idza stansara bi yadihi, apabila seseorang itu mengeluarkan air daripada hidung dia dengan tangan, maka sunatnya fal mustahabbu an yakuna, bahawa mengeluarkan itu dengan menggunakan tangan kiri bil yusra, sehingga kan Imam Nasa'i dalam kitab dia Sunan Nasa'i tu, dia buat tajuk khusus tentang mengeluarkan air dengan menggunakan tangan kiri. Subawwaba alaihi An-Nasa'i. So Imam Nasa'i telah meletakkan satu bab untuk yang ni, menggunakan tangan kiri tadi. Kemudian dia keluarkan satu hadis. Maknanya dia kemukakan satu hadis. So akhrajahu, dia keluarkan hadis ni, hadis yang berbentuk muqayyadan, yang terikat di sini dengan tangan kiri, yusra. Dan hadis tu bukan hadis kita sekarang ni, hadis kita hadis riwayat Abu Hurairah. Tapi menerusi hadis Ali, min hadisi Aliyin. Kan kita ni hadis Abu Hurairah. Cuba kita tengok riwayat Nasa'i. So Imam Nasa'i dalam kitab dia Sunan Nasa'i, ni title dia ni, bi ayyil yadain yastanshiru, dengan tangan mana kita nak keluarkan air daripada hidung. Kemudian dia datangkan hadis Sayyidina Ali. So hadis Sayyidina Ali macam hadis Sayyidina Osman juga, dia minta, mari dia kata aku tunjukkan kepada kamu cara berwudu. So annahu da'a bi wudu'in, bahawa Ali meminta air untuk berwudu, kemudian dia tunjuk dia berwudu. Dengan mula-mula dia buqama, famadmada wastansyaka, kemudian dia masukkan air ke hidung. Wa nasara, ini mengeluarkan air daripada hidung. Wa nasara dengan tangan kirinya. Dan dia melakukan sebanyak 3 kali. Fa fa'ala hadha thalasan. Kemudian dia kata summa qala haza tuhuru nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia tuhur, maknanya wuduk, penyucian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau kitab-kitab ni biasanya ada hukum alal hadis ni kan. So kitab-kitab moden sekarang ni dia dah masukkan bawah tu. Maknanya biasanya dia ambil hukum oleh Albani lah, sebab dia banyak mengomen hadis. So ini bukan artinya masalah muktamad tak muktamad. Siapa-siapa saja kita boleh bubuh sini. So untuk panduan pertama kali tu boleh lah. Untuk second kali tu kita kena buat semakan sendiri juga. So mana disunatkan tadi guna tangan kiri. Okey. Yang seterusnya, yang ni selesai masalah atas ni. So masalah atas ni dah selesai. Okey, seterusnya cuba lihat, yang ni dah settle dah uraian dia. Sekarang ni dia uraikan yang bawah ni pula. Ini kita panggil hadis mu'allaq kan. Hadis-hadis yang tergantung isyarat kepada sanad yang penuh atau mata yang penuh di tempat lain. Zakarahu. So zakarahu, hu tu dalam bahasa Arab refer kepada siapa? Zakara ni maksud dia rawa, meriwayatkan.
Perkataan zakara ni artinya meriwayatkan. Menyebut di sini artinya meriwayatkan. Hu di situ tentang istinsar ni. So rawa al-istinsara Utsmanu. So hadis dia dah berlalu. Waqad taqaddama hadisuhu. So bab kita bab 24 lah. Bab 24 kita ni bukankah dia sebut famadmada. So semasa Sayyidina Utsman membuat demonstrasi tu, so dia berkumur, kemudian dia istansyaqa. Dalam satu manuskrip memang sebut istansara. Ada yang sebut istansyaqa, ada yang sebut istansara. So kalau sebut istansara maksudnya bab kita ni sama je lah. Kemudian yang hadis Abdullah bin Zaid wa Abdullah bin Zaidin. Yang ni dia kata belum disebut lagi, sayati hadisu. Hadis dia coming. Akan datang ni. Bab yang ke-38. Ni 38. Okey, hadis ni hadis diriwayatkan oleh Tok Guru Imam Bukhari, nama dia Abdullah bin Yusuf. Terus saja sanad dia akhir sekali sampai kepada Abdullah bin Zaid. So orang tanya dia, boleh tak atas tati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. So orang tanya dia, boleh tak kamu tunjuk, kamu mampu tak tunjuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Lalu berkata Abdullah bin Zaid, boleh. Lalu dia pun meminta air. Kemudian dia tuangkan air kedua tangannya. Dia basuh 2 kali. Kemudian dia berkumur. Madmadah. Yani wastanthara salasan. So adalah perkataan istansara tu. Sebab apa dia suruh kita tengok semua tu? Dia suruh kita banding-bandingkan. Ataupun dia nak kuatkan keluar air kat hidung ni banyak riwayatnya. Bukan setakat Abu Hurairah. Sahabat lain pun ada. Utsman ada. Abdullah bin Zaid ada. Ibnu Abbas ada. Kemudian hukum kamu boleh tengok hukum. Sebab sirah yang dia beri sekarang ni ialah sirah dalam bentuk fi'il amar. Macam seolah-olah wajib. Sedangkan sirah-sirah yang atas tadi, semua yang kita sebut tadi, ayat yang digunakan ayat statement biasa je. So dah bercanggah dah tu. Bercanggah dari segi adakah wajib ke ataupun tak wajib. Di situ boleh kita istinbat hukum bagi orang yang mampu beristinbat. And then kemudian tinggal lagi yang Ibnu Abbas kan. Wa Ibnu Abbas. So hadis Ibnu Abbas ni pun dia kata taqaddama hadisuhu. Hadis dia pun dah berlalu. Fi sifatil wudu. Tentang penyifatan wudu, sifat wudu, bagaimana wudu dalam bab fi babi ghaslil wajhi min gharfatin, bab ke-7. Bab 7, mana awal lagi bab kita. Bab yang ke-7, bab membasuh muka dengan 2 tangan menggunakan satu cedukan sahaja. Satu ceduk sahaja. So hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas. Bahawa dia berwudu, kemudian dia basuh mukanya, kemudian dia ambil satu ceduk air, kemudian dia berkumur dengan air tersebut, dengan cedukan tersebut, wastansyaqa. Sini kan? So istansyaqa bermakna istansara. Walaisa fihi, cuma yang hadis Ibnu Abbas ni tak sebut perkataan istinsar kan? Sebutnya memasukkan air ke hidung aja. Tapi kalau yang sebelum tadi tu sebut istinsyak, tapi manuskrip lain tu ada sebut istinsar. Yang ni manuskrip tak ada satu je manuskrip sebut, semua manuskrip sebut istansyaqa. Tidak disebut istinsar. So macam mana tu? Dia kata walaisa fihi, tidak ada di dalam hadis tersebut zikrul istinsar, menyebut mengeluarkan air daripada hidung. Jadi macam mana tu? Imam Bukhari tak pandai ke memasukkan tajuk buang air daripada hidung? Datangkan satu bukti
hadis riwayat Ibnu Abbas yang dia sebut pun sebelum ni, bab yang ketujuh, tidak pun menyebut perkataan istinsar. Macam mana? So, tokoh-tokoh kita fikir pening kepala. So dia kata sebenarnya Imam Bukhari ni, dia nak refer kepada riwayat Ibnu Abbas yang ni, kamu jangan tengok yang dalam Bukhari ni, kamu tengok tempat lain. Sebab dalam Bukhari tu dia terikat dengan rawi kelas A yang tidak menyebut istinsar. Cuba tengok rawi yang lain. So, riwayat Ibnu Abbas itu ada di dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Abu Daud dan riwayat Hakim. Sebab itu Ibnu Hajar kata sini, wa ka'anna seolah-olah al-musannifah, Imam Bukhari, pengarang, asyara, mengisyaratkan dengan kenyataan dia tadi, bizalika, mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmadu dan juga Abu Dawud dan juga Hakim. So kalau Imam Ahmad ni ma'ruf lah, kalau riwayat aja dalam Musnad Imam Ahmad. Kalau Abu Daud ni ma'ruf, riwayat dia dalam Sunan Abi Daud. Kalau Hakim ni ma'ruf, riwayat dia dalam Mustadrak Hakim. So min hadisihi, daripada hadis Ibnu Abbas juga. Dan hadis tu marfu'an. Marfu' artinya memang sebut Nabi SAW. Bukannya mauquf, lawan dia mauquf, bukan terhenti kepada perbuatan dia aja. Maknanya kalau dia buat demonstrasi, kemudian dia sebut inilah yang Rasulullah buat. Sebenarnya hadis itu marfu' sebab dia kaitkan dengan Nabi. Tapi kalau dia just demonstrasi, dia tak sebut, itu jadi mauquf lah pula dari segi lafaz. Okey. Cuba tengok ma rawahu Ahmad wa Abu Daud wal Hakim. Imam Ahmad dalam musnad dia, an Abi Ghatafan qala ra'aitu Ibnu Abbas tawadda'a. So Abu Ghatafan dia kata aku melihat Ibnu Abbas berwuduk. Kemudian dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, istansiru, hendaklah kamu istinsar, mengeluarkan air daripada hidung, marratain, 2 kali. Buat tu secara sungguh-sungguh lah. Balighatain ini. Ataupun 3 kali buat. Mana buat sungguh-sungguh lah. Bukan masuk gitu-gitu aja. Pastikan benda dalam hidung tu keluar. Satu lagi dia kata riwayat Abu Daud kan. So riwayat Abu Daud, Imam Ahmad ni dia lebih awal lah. So meninggal pun 241 berbanding dengan Abu Daud kan. So Abu Daud pun meninggal 275. Sama juga hadis Abu Ghatafan tadi. An Abi Ghatafan daripada Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istansiru, so hendaklah kamu mengeluarkan air daripada hidung ketika berwuduk 2 kali. Keluar sungguh-sungguh. Keluarkan air tu sungguh-sungguh 3 kali ataupun 3 kali. Dalam Mustadrak Hakim hadis yang sama oleh Abu Ghatafan, cuma sini buat gelaran sikit, Al-Murriyi, daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, istansiru, keluarkan air daripada hidung kamu tu, marratain balighatain, 2 kali, keluar dengan sungguh-sungguh, au salasan, ataupun 3 kali. So maknanya Ibnu Abbas tadi, so Ibnu Abbas ada riwayat yang dia sebut istansiru. Ataupun riwayat satu lagi, riwayat Abu Daud At-Tayalisi, li Abi Dawud At-Tayalisi, iza tawadda'a, apabila berwuduk seseorang daripada kalangan kamu, iza tawadda'a ahadukum wastansara, dan dia mengeluarkan air daripada hidung, wal yaf'al, maka hendaklah dia buat perbuatan itu sebanyak 2 kali, marratain. Fal yaf'al zalika marratain
au salasan, ataupun 3 kali. Menurut Ibnu Hajar, sanad pada yang Abu Daud ni isnaduhu hasanun. Level dia sanad hasan. So level yang paling tinggi sahih. Yang kedua hasan. Maknanya rawi dia tu kalau sini A lah kan. Sini ni grade dia adalah salah seorang dia tu yang ada grade B, dia akan jatuh hasan lah. So dalam hadis ni rawi dianya ialah Qaris bin Syaibah. Yang ni martabah dia ataupun kedudukan hasan. Habis itu, seterusnya yang nak dibincangkan oleh Ibnu Hajar ialah rawi. Sanad yang pertama. Sanad main sanad. Abu Idris. Tadi kita dah baca dah. Abu Idris ni siapa? Ini Abu Idris ni. Cuma Ibnu Hajar dia hanya sebut Khawlani je lah. Khawlani. Dia tak sebut nama lengkap kan. Kalau yang kita sini memang sebut nama lengkap pun. So Abu Idris ini ialah Aizullah. Tabi'i kan. Dia antara rawi yang Abu Idris ni antara tabi'i yang tak banyak meriwayatkan hadis. So riwayat dia tak banyak. Ayah dia sahabat. Annahu sami'a Aba Hurairah. So Abu Idris kata, aku mendengar bahawa Zuhri kata telah meriwayatkan kepada aku Abu Idris bahawa dia telah mendengar daripada Abu Hurairah. So apa yang Ibnu Hajar nak komen sini? Dia nak bandingkan riwayat. Cuba dia kata kamu pergi tengok riwayat Muslim. So dalam riwayat Muslim dia kata Imam Muslim menambahkan zada Muslimun daripada jalur Tariq Ibnu Mubarak Al-Mubarak dan juga daripada orang lain. Mana kita ada Ibnu Mubarak, kemudian kita ada orang lain lah, wairuhu, yang masing-masingnya mengambil daripada Yunus. Ini sanad kan. So kalau sanad ni dia kata dia tambah lagi Aba Sa'idin. Maknanya tambah annahu sami'a satu Aba Hurairah. So annahu sami'a Aba Sa'idin. Mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Aba Sa'id ini Abu Sa'id Al-Khudri. Ma'a Abi Hurairah. Bersama dengan Abu Hurairah. Maknanya bersama dengan Abu Hurairah ni ada Abu Sa'id Al-Khudri. Cuba kita tengok riwayat dia. Okey, ni kan. Yang ni. Annahu sami'a Aba Hurairah wa Aba Sa'id Al-Khudri. So, Abu Idris kan? Abu Idris Al-Khawlani. Ibnu Syihab ni kan Zuhri tadi. Dalam Bukhari sebut Az-Zuhri. Sini yang riwayat kita sekarang ni sebut Zuhri, nama Zuhri. Orang sama aja. Az-Zuhri. Dalam riwayat Muslim sekarang ni sebut ni Ibnu Syihab ni. Nama Zuhri tadi Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ni kan dia meriwayatkan daripada guru dia sama tadi kan Abu Idris. Nama dia siapa? Aizullah. Orang yang berlindung dengan Allah. Al-Khawlani. So annahu sami'a Aba Hurairah. Kalau riwayat Bukhari sampai sini aja. Bahawa dia mendengar daripada Abu Hurairah. Tapi kalau riwayat Muslim ni tambah sikit lagi. Mendengar daripada Abu Hurairah dan juga mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Di mana mereka berdua berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimislihi. Nah, sebelum ni kita dah bincang dah penggunaan bimisli. Maknanya guna matan yang sama. Matan dia atas tadilah. Yang ni. Matan dia. Man tawadda'a falyastansir.
Wa man istajmara falyutir. Cuma dakwaan dia tadi, dia kata daripada Ibnu Mubarak. Kan dia kata daripada Ibnu Mubarak kan? Dia kata riwayat Muslim ni daripada Ibnu Mubarak. Kalau riwayat yang Bukhari, memanglah ni, riwayat Bukhari ni. Abdullah di sini ialah Abdullah bin Al-Mubarak. Tapi kalau riwayat yang Muslim yang kita punya sekarang ni, yang dia dakwa tu, ialah di tempat Ibnu Mubarak ni, ialah siapa? Maknanya ni Yunus kan? So kita tengok Yunus. Selepas Yunus ini, ialah Hassan bin Ibrahim. Ataupun dia buat dua tengok Imam Muslim buat dua sanad sini. Satu sanad daripada situ, ni guru dia, Sa'id ni, sampai kepada huruf Ha di sini. Apa maksud Ha di situ? Tahwil. Tahwil mana dia nak buat buh raya yang berlaku simpang di situ. Sanad tu. Berlaku simpang. So ini lorong yang pertama. Ini lorong yang kedua. Maksudnya dia nak jimatkan lah. Kalau tidak dia kena buat, kalau tidak dia kena buat dua hadis tu. Ni 227, dia kena masukkan 228 pula. So maknanya teknikal tu macam tak pandai lah pula kan. Ini kira tafannung lah sikit. So ada skill lah sikit kan. Skill penyampaian tu sikit. Nampak ada skill lah. So ada ha situ buat tanda saja. So maknanya sini, yang sini lawan dia sini. So yang Harmalah ni ialah tempat Sa'id bin Mansur. Kemudian yang Ibnu Wahab ni, Ibnu Wahbin ni, ni tempat Hassan bin Ibrahim. So nanti dia akan bertemu di Yunus kan? Ni Yunus ni. Yunus. Yunus ini ialah Yunus inilah. Yunus. Dan Yunus ini dengan Yunus ini semuanya ambil daripada Ibnu Syihab. Lepas tu di sini satu je lah sanad. Jalur dia sama dan matan pun sama je. Jadi sekarang ni mana yang dia kata Ibnu Mubarak? Tak wujud pun sini. Malah hadis yang atas ni pun, tidak merujuk kepada Ibnu Mubarak. Sini Yahya bin Yahya. So mana kita boleh buat note dari sini? Kan buat satu komentar di sini. Kita tak jumpa lah sini riwayat yang ada pada kita yang melalui Abdullah bin Mubarak ni, yang mengambil daripada Yunus ni, yang kita temui ialah Ibnu Wahab. Ibnu Wahbin. Sini kah? Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin ataupun Hassan bin Ibrahim. Tapi kalau kita tengok dalam Umdatul Qari kan, lawan syarah kepada Ibnu Hajar tu, so bila dia menakalkan hadis Muslim, dia sebut dengan betul. Dia sebut Imam Muslim meriwayatkan hadis ni daripada Yahya bin Yahya, yang hadis mula-mula kita tadi. Yahya bin Yahya daripada Malik bin Zuhri bihi. Maknanya hadis yang sama, matan yang sama dengan yang Bukhari punya. Kemudian sanad yang lain daripada Sa'id bin Mansur kan. Sa'id yang kedua ni, yang ni, Sa'id bin Mansur ni. Sa'id bin Mansur dan juga Harmalah bin Yahya. So kedua-duanya ambil daripada Ibnu Wahbin. Wakilahuma kedua-duanya, kedua-dua riwayat tu ambil daripada Yunus daripada Zuhri. Kan? So maknanya apa yang kita sebut tu memang kemungkinan sini kesilapan Ibn Hajar. Selagi mana kita tak jumpa manuskrip yang dia kata, yang dia gunakan. Kalau sekiranya Aini kan, kalau sekiranya Aini tak kritik sini, Aini tak kritik pun. Biasanya kalau salah tu dia kritik lah. So dia tak kritik, artinya masa Ibn Hajar manuskrip yang ada pada dia, masa dia guna untuk buat perbandingan, masa dia karang kitab Umdatul Qari ni, dia tengok yang Ibn Hajar punya, so situ bukan Ibnu Mubarak lah. Mungkin orang kemudian masa salin tu bertukar jadi Ibnu Wahab
Ibnu Wahbin jadi Ibnu Mubarak. Boleh jadi juga macam tu. Okay, akhir sekali, falyastansir. Falyastansir. Tengok matan dia, hadis dia. Siapa yang berwuduk, maka hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidungnya. Wa man istajmara falyutir. So sekarang ni falyastansir nak dihuraikan. Sini. Jadi siapa yang mengaji bahasa Arab, ilmu saraf, ingat siapa mengaji ilmu saraf. Sekarang ni saraf mai kita ngaji. Saraf mai, sebelum saraf mai ni mizanus saraf. So kita ada fi'il amar kan. Fi'il amar ada dua, satu yang mukhatab. So yang mukhatab ni biasa kita guna sirah amar biasa. Misalnya if'al. Ini sirah mukhatab. Kemudian ada lagi sirah ghaib. Ghaib dan sebagainya. So, ghaib dan juga mutakallim lah. Yang ni untuk amar kena guna pertolongan partikel ataupun huruf lam. Lam itu kita panggil lam amar. So barulah masuk situ yaf'alu. Bila masuk lam, sini kena mati. So liyaf'al, hendaklah dia buat. Kalau saya af'alu kan, saya melakukan af'alu. Masuk li af'al, hendaklah saya buat, biarkan saya buat. Let me do, let me do, let me eat. Itu kita panggil amar, sirah amar, ghaib ataupun mutakallim. Dan sirah amar ni, kalau guna lam ni, kalau sebelum dia ada fa gitu, maka lam tu boleh dimatikan baris dia untuk takfif, mudah sebut. Jadi fal yaf'al, fal af'al gitu. So sini jadi fal yastansir. Asalnya yastansir. Yastansiru. Masuk li, masuk fa. So fa masuk sini akan mati, fal. Masuk li sini akan mati. Jadi fal yastansir, maka hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidung dia. Jadi lam ni menunjukkan amar. Amar dalam bahasa Arab, hukum amar ialah wajib. Suruh kan? Bila Tuhan suruh, jadi wajiblah Tuhan suruh. Yang paling atas sekali suruh. Jadi wajib. Kemudian wakil Tuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila dia suruh, jadi wajib. Itu nombor satu. Bila tak jadi wajib, bila adanya kontek-kontek yang menunjukkan itu bukan wajib, barulah tak jadi wajib. Tapi selagi tidak ada konteks yang lain, hukum dia wajib. Sebab itulah ulama Zahiriyah, ulama yang Zahiriyah malah ni. Memang apa konteks-konteks tak payah konteks-konteks pergi. Tengok sirah tu, sirah amal, okey, ini wajib. Jadi masalah kita sekarang ini ada dua mazhab lah. Yang pertama sekali, hukum mengeluarkan air daripada hidung wajib. Yang kedua, tidak wajib. So, yang kita ada amal sekarang ini tidak wajib kerana ada konteks-konteks lain yang membatalkan makna dia wajib. Jadi zahir di sini, zahir fi'il amal di situ, zahirul amar, annahu, bahawa dia ni untuk wajib, al-wujub. Jadi kalau yang sini istinsa ni wajib, maka masuk air ke hidung pun wajib jugalah. Masuk air ke hidung. Sebab dalam hadis yang lain ada memasukkan air ke hidung menggunakan sirah bentuk fi'il amar. Fayalzamu man qala biwujubi listinsya'. So ada pihak ulama yang mengatakan istinsya' itu wajib. Kerana li wurudi, kerana adanya fi'il amar, perintah.
bentuk sirah amal. Liwurudi al-amri bihi. So ada perintah di situ. Man qala ni, siapa yang berkata ni? Siapa yang berpandangan bahawa memasukkan air ke hidung ni wajib? Imam Ahmad. Sebab bergantung kepada, depend on hadis yang ada bentuk suruh. Mana hadisnya saya cari. Tengok ni. Contoh riwayat. Iza tawadda'a ahadukum. Mana-mana di kalangan kamu, bila berwuduk, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya, ke rongga hidung dia. Kemudian hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidung dia. So, riwayat Ahmad pun ada. So, Bukhari pun ada ni. Iza tawadda'a falyastanshik. Muslim pun ada. Iza tawadda'a ahadukum falyastanshik. So, dalam soalan-soalan yang dikemukakan kepada dia kan, berkenaan dengan masuk air ke hidung. So, dia kata wajib. Tapi qaul kata mengeluarkan air kepada hidung tu tak ada. Tak wujud. Maknanya tak ada pendapat macam tu. Sepatutnya Ibn Hajar kata, kalau dia orang kata macam ni, maka istinsyak pun dia kena sebut macam tu jugalah. Wajib jugalah. Contohnya, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahweh, Ishaq. Ini semua guru Imam Bukhari ni. Imam Ahmad guru Imam Bukhari, Ishaq bin Rahweh. So Abi Ubaid. Ni guru Imam Bukhari, ni pun guru Imam Bukhari. Abu Ubaid pun guru Imam Bukhari. Kemudian akhir sekali Abu Saur. Ni Abi Saurin. Ini kira tokoh-tokoh lama ni kan. Kemudian Ibnu Munzir. So Ibnu Munzir ni dia jauh sangat. Dia 300 something. 319 meninggal. Yang ni 200 meninggal. Sebab apa dimasukkan qaul dia? Sebab dia banyak mengumpulkan pandangan-pandangan ulama-ulama yang ni. Ulama-ulama yang lama lah, mutaqaddimin. Orang kata Ibnu Munzir ni dia lahir pada waktu Imam Ahmad. Ayyakula. Sini kan? Sepatutnya orang yang berkata wajib tu, dia sepatutnya mengatakan ayyakula bihi fil istinsa. Dia kena kata wajib juga. Ayyakula bil wujub fil istinsa. Untuk kes mengeluarkan air daripada hidung juga. Sebab bila pandangan-pandangan mengumpulkan hadis satu benda. Pandangan sendiri itu satu benda. Sebab mengumpulkan hadis tu kadang-kadang kita tak tahu ini pandangan dia ke ataupun dia just kumpulkan hadis. Tapi kalau ditanya di luar tu, ditanya soalan dia oleh anak-anak murid dia, kemudian dicatat. Itu barulah pandangan dia. Jadi ada yang ulama-ulama yang mengambil inisiatif mengumpulkan pandangan-pandangan, ini fatwa-fatwa imam-imam ni. Imam Ahmad fatwa dia, Imam Ishaq, Imam Abu Ubaid, Abu Saur, Ibnu Munzir. Yang ni ketika mazhab tu tidak lagi, belum lagi kita kata ditadwin kan. So, mazhab tu belum ada lagi yang 4 ni. Semua tu banyak lagi mazhab tu banyak lagi. Setiap orang alim tu dia jadi mustahid. Cuma ada pengikut, tak ada pengikut. So bila tak ada pengikut dia habis gitu aja. So yang ada pengikut, ada follower, memperkemaskan, lihat balik, buat usul-usul dia, itu yang hidup sampai hari ni tu jadi 4. Okey, wazahiru kalami, zahir pada kalam sahibil mughni. Saya mengajar sekarang ni kitab apa? Kitab nahwu, kitab mughni. Mughni Labib. Itu nahwu. Yang ni mughni fiqh. Hambali. Oleh Ibnu Qudamah. So, Ibnu Qudamah ni juga terkenal. Dia punya fiqh dia tu banyak mengumpulkan aqwal pandangan-pandangan ulama. Yang hebat-hebat, yang senior daripada dia lah, yang sebelum ni. Macam Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Saur, apa semua tu kan. Dikumpulkan oleh Sahibul Mughni. Sahibul Mughni Hambali. Ibnu Qudamah. Ibnu
Qudamah Hambali. Jadi sudah tentulah pandangan Imam Ahmad tu akan ada di situ. Paling banyak sekali kan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni kadang dia kata sini, di tempat yang lain riwayat dia kata boleh. Tempat yang lain kata tak boleh. Tempat yang lain kata duduk diam. Banyak dia punya fatwa dia. Okay, dia kata yaqtadi annahum yaqulu bizalika. So zahir kata-kata pengarang kitab Mughni menunjukkan bahawa mereka semua ni yaquluna bizalika. Mereka berpendapat sedemikian. Maknanya istinsar tu jadi wajib. Wa anna masyru'iyatal istinsyak la tahsulu illa bil istinsar. Sehingga kan mereka kata syar'inya istinsyak. Syar'inya istinsyak. Mana hukum istinsyak ni dimasukkan dalam hukum syariat. Jadi syariat tu dia tidak akan terhasil hukum tu. La tahsulu. Kesyariatannya. Melainkan dengan bil istinsyak. Dengan mengeluarkan air daripada hidung. Apa tujuannya masuk air ke hidung kemudian duduk diam gitu aja? Tak ada matlamat kan? So matlamat dia untuk dikeluarkan. Jadi maknanya kalau istinsyak tu wajib, mestilah istinsyak ni lebih lagi wajib kan? Lebih lagi wajib. Kalau tidak, tak mencapai matlamat istinsyak kalau tidak dikeluarkan istinsar. Tengok ni kita Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Ini pandangan dia ni kan, dia sebutkan semua masalah-masalah tentang istinsyak, masalah hukum bermula daripada muka ni. Sebab hidung kita ni duduk di kawasan muka. Berkomor dengan hidung, kawasan muka. So dia bincangkan semua tu, nanti akan adanya madmadah berkomor dengan istinsyak, hukum dia wajib. Dan wajib tu guna komor tu, berkomor dengan istinsyak, hukum dia wajib. Sebab ada hadis-hadis tu semua hadis, asalkan ada hadis tu nyatakan dalam bentuk fi'il amal, jadi wajib lah. Sama ada ketika mandi wajib. So, mandi wajib, masuk air ke dalam hidung, masuk air ke mulut. Wajib mengikut ni. Hanafi pun wajib juga. Wuduk tak wajib. Masuk air ke hidung dengan berkomor. Wal wudu fa inna ghasal wajh wajibun fihima. Hadha huwa al-masyhur fil mazhab. Ini masyhur dalam mazhab Hambali. Ini dia kata pandangan Ibnu Mubarak, Ibnu Abi Laila. Yang ni dua ni tak disebut kan dalam Fathul Bari. Yang disebutnya ialah Ishaq. Ishaq kata wajib. Dan disebut oleh ni Atta' Tabi'i. Warwiya an Ahmad. Imam Ahmad satu qaul ada. Satu pandangan. Maknanya pandangan dia tu ada 2-3 lah. So satu riwayat dia kata wajib. An Ahmad riwayatun ukhra fil istinsyak wahdahu annahu wajibun. Maknanya berkomor, yakni madmadah tak wajib. Okey, yang sini. Qala al-qadi al-istinsyak, masuk air ke hidung, artinya hukum dia wajib. Tapi tak sebut istinsak. Sepatutnya kena sebutlah istinsak juga kan? Pada kedua-dua taharah. Ini Hambali ni. Dua-dua taharah artinya mandi dan ambil wudu. Mandi wajib. Riwayatan wahidatan. Satu riwayat aja ada. Wa bihi qala. Yang ni pula kata satu riwayat aja ada. Maknanya satu aja riwayat Ahmad. Inilah dia kata pandangan Abu Ubaid yang dipetik oleh Ibn Hajar tadi, Abu Saur, dia kata dalam Mughni sebut tadi kan, dan juga Ibnu Munzir berdalilkan kepada Nabi SAW bersabda, man tawadda'a falyastansir, siapa yang berwuduk hendaklah dia mengeluarkan air ke hidung. Ni hendaklah ni fi'il aman. Tengok, dia dakwa wajib istinsyak, masuk air ke hidung. Tapi dalil yang dia bawa ialah istinsak. Maknanya wajib keluarkan
air melalui hidung. Jadi sepatutnya dalil dia tu nak menunjukkan bahawa Ishaq, Ahmad semua tu kan, Abu Ubaid semua tu sepatutnya nak kata wajib keluarkan air wajib keluarkan air daripada hidung. Wa fi riwayatin qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Dalam satu riwayat yang disebut apabila seorang itu berwuduk, maka hendaklah wajib. Maka hendaklah dia memasukkan air ke hidung dia, ke dalam hidung. Kemudian hendaklah dia keluarkan. So hadis ni dia kata ada dalam Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.